Saya jemput Balin. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu Malaysia. Yang saya hormati Datuk Timbalan Yang Dipertua, saya ni bukanlah peguam. Kalau tengok belah sana tadi, daripada permulaan sampai sekarang peguam. Kalau semua peguam duduk dalam Dewan Rakyat yang mulia ni, dah jadi mahkamah. Kalau semua doktor jadi hospital parlimen. Jadi itulah kita perlu ada semua. Kalau semua ustaz jadi tabung haji. Apapun, pertama sekali saya ucap terima kasih kerana beri kesempatan kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan ini. Saya juga nak ambil kesempatan ucap setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah begitu peka, begitu mendengar keluh kesah rakyat dan sentiasa mendakap aspirasi massa. Oleh kerana itu, hari ini kita dapat berbincangkan berhubung kait dengan akta yang mana kita nak membuat pindaan. Tuan Yang Dipertua, saya macam saya katakan tadi, saya ni pejuang hak asasi manusia. Saya ni melaksanakan kerja-kerja pembelaan. Jadi sudah tentunya saya boleh memberi sedikit pandangan dalam konteks perbincangan kita dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya juga ingin mengatakan di sini bahawa pada sesi yang lalu, Kerajaan Pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengambil ketetapan untuk memansuhkan beberapa akta seperti AUKU, Akta Keselamatan Negara, Kediaman Terhad, Akta Buang Negeri, Penggubalan Akta Perhimpunan Aman, termasuk pemindaan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Hari ini kita mendengar dan saya juga turut bersetuju dengan kenyataan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri yang sejak inisiatif bidang berkehasilan utama negara NKRA diperkenalkan, kerajaan berjaya untuk mencapai kejayaan di dalam inisiatif NKRA mengurangkan jenayah, di mana peratusan jenayah indeks turut menunjuk angka menurun setiap tahun. Jadi saya nak ucapkan syabas dan tahniah pada Datuk Menteri Yang Berhormat Bagan Datuk kerana tidak ada kepentingan peribadi. Kerana itu telah memberi ruang dan peluang kita wujudkan sebuah board yang mana kita memberi ruang dan peluang kepada orang lain untuk membuat keputusan. Saya juga di kesempatan ini saya nak nyatakan bahawa kita semua daripada tadi kita bincangkan berkaitan dengan perundangan, bagaimana kita melaksanakan, bagaimana harus ianya dapat kekangan daripada rakyat, daripada ini semua untuk kita secara langsung nak membantu penjenayah tegar, yang di mana hari ini kalau kita tengok statistiknya tak sampai 3 bulan yang kena tembak mati pun 21 orang, yang cedera pun 22 orang, anak kecil, isteri yang tidak berdosa, daripada timbalan ketua pengarah kastam sampailah penarik kereta kena tembak. Kita tidak tahu sebabnya. Yang kita tahu tiap-tiap hari ada saja orang meninggal dunia kena tembak. Jadi mungkin ini tidak berlaku kepada kita, ini berlaku pada rakyat. Jadi kita tidak tahu kesengsaraan rakyat, bagaimana mereka kehilangan ahli keluarga, bagaimana seorang timbalan ketua pengarah kastam yang ditembak mati di Putrajaya waktu beliau nak melaksanakan tanggungjawab tugasan harian. Dan saya juga dengar apa yang dinyatakan oleh YB, sahabat saya silam tadi, berkaitan berluasanya kes Along. Di pejabat saya tiap-tiap hari orang datang menyatakan bagaimana Along mendesak, mengugut, nak membunuh dan sebagainya, kerana pinjam 1,200 kena bayar 22,000. Jadi boleh, ini semua berlaku. Boleh sekejap, saya tak ada masa nak layan Sepang dah bercakap lama dah duduk. Minta penjelasan. Terima kasih, tak payah. Saya bukan lawyer. Saya bercakap dia, saya bagi penjelasan. Tak payah, terima kasih. Saya tak pernah minta pun ke Sepang duduk, jangan ganggu saya. Saya nak bagi tahu pada Dewan Yang Mulia ni pada hari ini. Adakah kita pernah fikir kekangan yang dihadapi oleh polis diraja Malaysia? Kalau kita tengok bagaimana kekangan siasatan terhadap kongsi gelap yang sedang menular,
jenayah kekerasan, iaitu bagaimana pengadu, mangsa, saksi enggan memberi laporan, enggan beri percakapan, takut akan keselamatan diri, keluarga dan sebagainya. Saksi tidak konsisten, saksi masyarakat tidak mahu melibatkan diri. Saya pernah menonton satu CCTV yang ditunjukkan, tak silap saya di Johor, dalam sebuah restoran, depan halayak ramai, 2 orang datang, si mati tengah minum, terus tembak, jatuh, dan ramai saksi di situ. Saya tanya kepada polis menyatakan tak ada seorang pun yang berani datang nak menjadi saksi. Kita juga harus ingat, dalam penjenayah tega ini ada dalang, ada mastermindnya yang mempunyai pangkat, darjat dalam politiknya pelbagai. Mastermind dalang ini wujud. Ini juga mengkaburi mata rakyat. Ini juga kekangan polis. Dalam siasatan juga polis mempunyai pelbagai kekangan. Contohnya pegawai yang penyiasat tidak mencukupi, kes dia begitu banyak dan tidak mendapat kerjasama. Hari ini kalau kita baca akhbar, saya tertarik dalam satu statement di mana Allahyarham Hussein, iaitu seorang the founder of ABank, Arab Nation Bank, di mana saya melihat dalam gambar surat khabar itu, polis membawa suspek tadi, menunjukkan di mana tempat mereka buang senjata api. Ini terbukti nyata dan jelas kalau ada peruntukan undang-undang sedemikian rupa dapat ditahan, baru kita dapat menghasilkan bagaimana mereka melaksanakan pembunuhan tersebut. Jadi Tuan Ketua, saya di sini saya telah mendapat beberapa statistik di mana tadi Berwas pun menyatakan, saya dengar ucapan beliau ataupun beliau menyatakan 10 orang, kalau seorang kena dalam op cantas ini 10 akan lari. Tapi saya berpendapat sebaliknya, bila seorang terlepas daripada simpang renggam, di mana angka yang diperoleh berdasarkan 2,600 suspek yang dibebaskan di penjara simpang renggam, yang berhubung 10 orang kanan mereka menjadi 26,000. Kalau 2,600 kali 10, 26,000 kali 10 kali 10, sehingga hari ini ada 260,000 penjenayah yang berada di luar. Kalau kita tengok apa yang dinyatakan oleh sahabat saya Setiawangsa, kakak ipar beliau, yang mana di depan rumah disamun dan ditetak seorang wanita yang tidak mempunyai apa-apa, kekuatan, tidak ada senjata api dan sebagainya, ditetak, dan sehingga hari ini beliau terasa barangnya sebagai keluarga. Jadi saya ingin menyatakan di sini, kalau kita tengok kes menembak ni begitu berleluasa, memang satu peruntukan undang-undang harus kita lakukan. Oleh kerana itulah saya juga mencadangkan undang-undang pencegahan jenayah pindaan yang perluaskan ini 2013 dapat dilaksanakan. Saya dengar ucapan-ucapan daripada rakan-rakan, semua tidak setuju. Tapi kalau kita duduk renung sejenak, fikir secara holistik, hari ini siapa yang menjadi mangsa? Rakyat. Kanak-kanak di sekolah sudah mula menjadi ahli kongsi gelap. Kalau dulu ada EO, kawasan saya Baling terkenal dengan hantar semua orang buang daerah pergi ke Baling, semua buang daerah pergi ke Baling. Jadi itu sebabnya satu pandangan yang saya melihat apabila dilontarkan oleh pihak polis dan KDN, yang mana mereka akan mengguna pakai satu sistem yang mana EMD ini dapat dilakukan, boleh dipasang di kaki atau di tangan untuk memastikan kita tahu di mana pergerakan penjenayah-penjenayah itu. Dan saya lihat dalam konteks apa yang ada pada hari ini, bukannya masalah kalau peruntukan undang-undang ada 71 hari. Kalau kerajaan Barisan Nasional nak lakukan, kita boleh pakai 71 hari. Tapi kita berfikir secara holistik, 60 hari. Dan kita juga ada special panel board yang ada 5 orang, 1 chairman dan 4 ahli. Dan ini juga dilantik oleh pihak, kita tahu Duli Yang Maha Mulia
Tuanku Agong yang akan melaksanakan pelantikan tersebut. Sama juga dengan SPRM, Persuruhjayaan tidak dipertikaikan. Hari ini kalau kita tidak memberi ruang langsung, maka dengan ini mana mungkin kita dapat melaksanakan. Kita hari ini belum lagi, na'udzubillah min zalik, salah seorang daripada kita ditembak mati. Kalau kita salah seorang ditembak mati, baru masa tu kita nak meloncat. Saya ingat lagi baru-baru ni bila mana rumah Menteri Belia dan Sukan dimasuk pencuri. Saya ingat berkali-kali sahabat daripada pembangkang telah mengutarakan, kesian YB Khairi, kesian YB Rembau, pencuri sudah masuk rumah beliau. Tapi kita, kalau hari ini kita kena tembak salah seorang daripada kita, na'udzubillah min zalik, baru kita nak memikirkan nasi sudah jadi bubur, bubur sudah basi. Saya di kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini, saya melihat banyak perkara-perkara dari sudut jenayah, dan kita patut memberi pengupayaan ini kepada polis. Kita harus mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak polis Diraja Malaysia yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai kekangan, tapi mereka dapat melaksanakan tanggungjawab dengan jaya dan baiknya. Saya tengok pihak pembangkang takut, ISA, allergic ataupun paranoid dengan ISA. Kalau kita tengok dalam konteks ISA, kita yang hormat Ketua Menteri Pulau Pinang yang pernah ditahan dalam ISA, syabas dan tahniah, beliau berjaya dalam politik. Kita ada di sini menteri kita pun di sini berbagai menteri besar Perak, menteri dalam negeri semua. Ini satu proses, bukannya untuk menahan, menangkap, memukul, mengikat dan buat pelbagai tuduhan yang dilemparkan oleh pihak pembangkang. Jadi saya sabar, saya tak habis lagi. Saya baru nak mukadimah. Ini dah lama dah mukadimah. Tak apa. Saya punya mukadimah lain orang baling. Sikit bolehlah kata pejuang. Jadi saya nak minta hak asasi manusia, pejuang kemanusiaan. Saya nak tanya sikit. Kejap lagi saya bagi. Kejap lagi saya bagi ucap terima kasih sekali. Saya bagi tilam dulu ke Ampang sekali cover. Jadi saya nak minta di sini, kalau kita tengok baru-baru ini juga kita melihat pihak pembangkang, iaitu Ketua Pembangkang telah keluar dalam akhbar mengajak kerajaan untuk duduk sama, untuk berbincang hala tuju semua berkaitan dengan kes-kes yang sedang berlaku. Kalau waktu itu mereka mengajak kita pada bulan 19, saya bulan 9, kita telah mendapat jemputan untuk kita buat meja rundingan untuk berbincang berkaitan dengan hala tuju masa depan negara kita. Apa yang saya cadangkan di sini, kita dah menyatakan kepada pembangkang, marilah kita berbincang perkara tersebut dalam Dewan yang mulia ini. Tetapi saya melihat 16 September, pada 16 September lalu, mereka dengan secara jelas mendesak kerajaan agar sama-sama berbincang, berikan ruang dan peluang untuk turut sama bincang, cari penyelesaian yang terbaik untuk rakyat. Tapi hari ini belum apa-apa lagi dah semua bangkang tidak bahas langsung. Daripada permulaan, daripada yang berhormat Bagan tadi, minta maaf, yang berhormat daripada YB Karpasing bermulanya tadi, sampailah sekarang Bukit Gelugur, sampailah ke sahabat saya, my neighbor, iaitu Padang Serai, tak selesai-selesai, tak mau langsung. Ini terbukti nyata dan jelas kita tidak mahu terima langsung. Jadi saya mengajaklah kita ketepikan pandangan peribadi. Ayuh kita atas nama yang saya nyatakan tadi, hak asasi manusia dalam konteks pembelaan masyarakat, kita harus memberi peluang. Hak asasi manusia? Sekejap. Kita harus memberi peluang kepada semua untuk berbahas dan akhirnya kita membuat keputusan. Ini jangan tak bagi langsung ruang dan peluang untuk bercakap, terus tidak mahu. Maka itu nyata dan jelas kita dah ada niat, kita tidak mahu langsung kita nak bincang hal perlembagaan ini. Silakan Ampang. Ya, silakan Ampang. Saya teringat lagi tilam. Saya kata dia sebut tilam, saya pasal apa disebut tilam? Saya ingat dia kat tilam Pematang Power dulu. Ya, balik angkat tilam Pematang Power ke dulu. Tapi saya teringat punya banjir di Ampang, waktu banjir di Ampang, kumpulan daripada dia sebagai apa? Mana dia punya NGO yang membantu
what's the NGO call, I can remember, yang bawa untuk menolong untuk bawa tilam. Itu adalah kewajipan NGO yang dibawa oleh pemuda UMNO yang diberikan peruntukan dari kerajaan. So jangan nak sebut-sebut, nak ungkit-ungkit. Kalau banding dengan kami membuat kerja ini, kita cari duit sendiri, kita collect daripada publik untuk kita berikan menolong rakyat. Dan Baling jangan berbangga-bangga kerana Baling mendapat peruntukan ini daripada kerajaan untuk menjalankan tugas ini, untuk menyelamatkan negara orang, nak menyelamatkan apa dan apa ni di luar negara. Okay, Baling, ini peringatan kepada Baling. Saya nak sebut ya, tentang dia kata kita tidak pernah menafikan bahawa pihak polis menjalankan tugas yang elok. Memang kita nafikan mereka menjalankan tugas yang elok. Tapi apa yang saya nak peringatkan pada Baling, bahawa satu ketika selepas September 11, beratus orang yang telah ditangkap di bawah ISA tanpa sebab bila ditanya kerana memberikan wang donation, sumbangan dan menghadiri kelas-kelas agama, mereka ditangkap tanpa sebab. Seperti dikata oleh Badan Serai, tanah ISA ini ditahan tanpa sebab. Tahu tak Baling, keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka bertengkiaran, hidup tanpa kebajikan, tanpa pembelaan, tak ada wang. Adakah wakil-wakil rakyat Barisan Nasional pernah ditemui oleh mangsa-mangsa isteri-isteri ini untuk meminta daripada Barisan Nasional pertolongan? Serta bawa mereka menjumpa mantan menteri dalam negeri untuk membantu mereka, tapi mereka tidak dapat pembelaan langsung daripada Barisan Nasional. Para isteri dan anak-anak berapa tahun ditinggalkan, tidak dapat menemu dengan bapa atau suami mereka. Dan kebajikan mereka, itu yang paling penting. Kalau Baling kata memperjuangkan hak asasi manusia, Baling patut terlibat dalam membela nasib-nasib mereka yang para suaminya ditahan tanpa sebab. Bagi petis nak pera nak keterak ni lah dia. Balik di bawah atau asasi manusia Baling. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Ampang. Kalau tak tahu siapa bantu pun tadi jenuh cari siapa NGO mana, nampak sangat YB Ampang ni tak peka. Itulah, ini bukan duit kerajaan ya, nak betulkan balik. Ini adalah inisiatif kita sendiri datang bantu. Besok kalau anak awak lari pergi Lombok, ya, saya nak bagi tahu kepada YB Putra dia tua. Baling Siap. Kalau nak tuduh, jangan main tuduh-tuduh. Dapatkan fakta dulu. Saya cuba cakap tadi, yang saya bantu dulu pun tak ucap terima kasih. Sebagai ahli parlimen, apa salah kita ucap terima kasih pada orang datang bantu kita? Salah tak salah? Sebab kita bantu tempat lain, mesti ahli parlimen datang ucap terima kasih kepada NGO tersebut. Tilam bawa mari bukan sikit, 2,500. Dan location kerjaan, bukan kerjaan, inisiatif NGO. Jadi tak apalah, kita balik pada tajuk kita. Pergi ke Aceh, pergi ke mana semua daripada kerajaan, bukan daripada duit yang dicari sendiri. Kita tahu. Inilah dia. Dan saya juga dalam misi tadi dia bagi tahu saya lihat bagaimana Baling dan kumpulan membelanjakan wang itu hidup tinggal di hotel yang mewah. Ni apa ni? Allahu Akbar. Saya tahu ini adalah maklumat yang saya. Okey, Ampang, bawa bersabar Ampang, bawa bersabar. Buat wastafah. Saya sengaja biarkan. Dah lama tak dengar suara Ampang dalam dewan. Apa yang berhormat cakap tadi, mengatakan pihak KDN tidak pernah ambil tahu pasal keluarga dan sebagainya. Tadi jelas nyata apa yang dinyatakan oleh pihak YB Karpal tadi telah menyatakan bahawa kisah Cimping, adakah YB Ampang Bukit Gelugor tadi, YB Bukit Gelugor minta maaf, YB Gelugor menyatakan kisah Cimping, Dr. Mahathir dan apa yang sedang berlaku semua pada hari ini. YB Ampang kena sedar, orang Baling ramai jadi mangsa pembunuhan komunis. Kami pun ada keluarga punya banyak yang kat situ di Baling masih lagi menderita. Jadi pihak pembangkang nak memperjuangkan bahawa masuk habu mayat Cimping ke dalam negara ni. Jadi YB jangan jadi talam dua muka. Sana sokong, sini kata kita tidak ambil peduli berkaitan dengan kebajikan isteri-isteri atau keluarga penjenayah. Betul, saya nak ingatkan sikit. Saya cukuplah. Saya tak ada masa lepas terang ini. Saya tak habis. Saya dah banyak lagi. Satu peristiwa juga harus dipikirkan. Saya dah banyak lagi. Terima kasih. Jadi Baling nak bagi laluan pada Ampang. Saya cuma nak ingatkan bagi laluan panjang-panjang pada sambung besok. Mali juga di situ terjadi.
Bagilah. Bagi. Bagi yang sila Ampang. Saya dah bercakap dah, saya kata ni nak bandingkan dengan Baling dan sebagainya. Kes di Baling juga ada satu kes memali yang mana seorang pejuang juga telah dianiaya dan berapa banyak yang telah terbunuh dalam insiden itu. Jadi apa jawapan tu yang itu? Apa kena mengenai cimping dengan kes Memali? YB Ampang tahu kebajikan keluarga Memali, ahli parlimen Baling. Sebelum jadi ahli parlimen saya dah jaga, saya dah bela, sehingga hari ini Cik Gunun bersama dengan kita kerana mereka telah tahu kebajikan secara istikhamah yang telah dilakukan oleh bukan ahli parlimen waktu itu. Saya penjelaras parlimen. YB, get your facts first. Dapatkan fakta. Yang itu saya tak boleh pertikaikan, saya tak pernah nampak YB Baling ketika itulah. Sorry lah, saya tak pernah nampak. Ini bukan jual buah di tepi jalan. Nak cakap, pastikan ada fakta. Pergi peksa asal usul saya di Baling, bagaimana saya jaga kebajikan, baru boleh sebut. Kalau saya boleh pergi ke Bampang, boleh bagi bantuan penampang, semestinya saya tahu jaga. Baling lahir di Baling ni. Ya, Baling. Mana pun kita silalah kapal. Silalah kapal. Saya Baling hebat ni. Berdebat. Saya nak tanya tentang kerjasama Pakatan Rakyat meminta nak berbincang dengan pemerintahan Barisan Nasional dan sebagainya. Dan dikatakan di sini tadi kita bahas menolak terus dan sebagainya. Yang ditekankan oleh Ketua Pembangkang nak berbincang itu semua adalah sebenarnya nak bawa undang-undang sebegini kita bincang pada konsep dasar, bukan setelah dikemukakan di sini. Termasuk ada awal-awalnya kita bincang dengan Majlis Peguam sebagai contoh. Kita ada ahli parlimen dibawa untuk berbincang sebelum kita ada pindahan ini. Ini dah bawa ke tahap ini, mesti kita kena bahas. So pada dasarnya saya rasa Baling tidak faham dengan apa yang Ketua Pembangkang sedang bawa tempoh hari yang disebut tadi. Terima kasih sahabat saya, saudara YB daripada Kapar. Saya faham, saya tahu, saya jelas perkara tersebut. Saya tidak akan cakap benda yang saya tidak tahu. Saya nak menyatakan kepada YB Kapar, kalau nak bincang sebelum pergi buat black apa? 505 itu black apa? Bukan Black Maria, Black apa? Baling. Itu tadi kena mengena Baling. Ini kita cakap pasal undang-undang. I tak bawa cinta, I tak bawa Mali, I bincang pasal ni. Kita patut bincang pasal dasar. Ya betul. Patut kita bincang. Kamu yang cakap, YB yang cakap. Bukan kita. Kapal dengan Baling tadi nampak baik, tiba-tiba meletup berapa hal. Okay. Dasar dan saya tekankan apa yang patut disampaikan tadi. Ini patut dibincang, Tuan Mengerusi, bukan terus bawa kat sini bahas. Tahu. Sini ada perbezaan pendapat. Jauh, jarangnya memang jauh. Sana ada, ini ada beberapa wakil-wakil rakyat di sebelah sana pun tidak setuju dengan benda ni. So lompang, nampak sangat keluasan tu terbuka. So saya minta kita bincang sebelum, bukan bawa kat sini. Itu poin saya. Saya rasa saya cakap dengan dia dalam bahasa ibunda lah, lagi dia senang faham. Tambi ya ni kata black anjing kau anjing saya juga. Dengan izin dia, saya menanyakan kepada beliau, YB Kapar, kenapa pergi buat? Wah, ini sudah cabar saya. 05. Ini saya mau kali macam guna saja saya juga. Dengan dia. Ni Kapal dengan Baling. Okey, sambung bahasa ibunda di luar. Saya pun tak faham. Itulah maksud saya tadi. Kalau nak bincang, kita patut bincang sebelum mereka melakukan black ops 505, blackout 505, pergi satu negara, pergi stadium Bari. Itu sepatutnya kita bincang sebelum tu, bukan sekarang bila dekat ujung-ujung baru nak minta bincang. Jadi kita kata ayo kita bincang dalam parlimen. Itu sebab kita bentangkan kertas ini untuk perbincangan. Puri tak Tambi? Izin beda. Boleh Tuan. Ada beza di antara blackout 505 dengan ini rang undang-undang. Jangan samakan rang undang-undang.
come on. Apa ni? Tak ada pokok, tak ada buah. Ini rang undang-undang. Come on. Apa pokok buah? Semua bising. Bagi dia pulang bercakap, bagi dia bahas dengan saya. Yang bising buat apa? Kalau nak ajak berbincang, bincang daripada awal-awal. Bahasa dia pun bukan tak faham sekarang. Jadi kalau kita tengok balik kepada tajuk kita, kalau kita nak tengok apa yang kita telah memperjuangkan untuk selama ni, kita bukan nak bawa balik ISA. Janganlah paranoid, janganlah takut dengan izin, sebab takkan ditangkap. Jadi jangan takut. Mereka ni takut buat blackout 505, buat bersih, dan mereka takut kena tangkap. Jadi saya harap kita tak payah nak risau. Kita hari ini nak tekankan di sini berkaitan dengan penjenayah tega yang begitu berleluasa, dan kita nak bincang bagaimana kekangan-kekangan polis diraja Malaysia. Kita sebagai ahli dalam Dewan Yang Mulia ini boleh membantu pihak polis diraja Malaysia untuk mengurangkan jenayah itu. Itu yang kita nak bincang. Kita tak payah bawa mari kes cimpeng, kita tak payah bawa mari kes pelbagai yang tidak ada berkaitan. Ya, gerik bangun. Bukan kapal ni, gerik bangun. Itu ke kanda saya sebelum bagi lalu. Baling, kita dalam Dewan ni bukan semuanya lawyer. Ada daripada profesor, doktor, cikgu dan pelbagai lagi. Baling dulu, Baling. Ya Baling. Bagi rehat dulu. Bermakna kalau kita dengar daripada mula Menteri Bentara Undang-Undang September ni, kita dapat dari segi pandangan lawyer sahaja. Dan sebenarnya kita dalam Dewan ni nak menjadi tukang buat dasar. Bermakna yang kita duk cerita semua ni bukan yang seperti mana yang nak mempertahankan, tak nak membentangkan ni. Kita dah faham dah. Rang undang-undang jenayah ni yang 59 bukan soal rang undang-undang apa nama darurat. Ada pindaan-pindaannya. Jadi kita nak bagi kuasa polis pun, kalau ada polis tak betul, kita tak setuju. Bermakna Baling dah bagi satu pandangan yang bukan daripada peguam. Jadi pada pandangan Baling dapat tak mempengaruhi kami semua ahli Dewan? Terima kasih. Boleh tambah sikit, sikit lagi tambah. Sila. Terima kasih Baling, the champion of human rights dengan izin. Tadi saya nampak ada kerisauan di pihak pembangkang. Saya nak tanya pendapat Baling bahawa apakah benar-benar mereka memperjuangkan kebebasan rakyat ataupun membela kebebasan kongsi gelap yang antaranya ditaja oleh sesiapa saja, termasuk mungkin daripada pihak orang bisnesmen ataupun pembangkang ataupun siapa-siapa saja yang boleh membelakangi kongsi gelap ni. Terima kasih Wabi Kalakangsa di atas pengiktirafan tersebut. 30 untuk rekod 32 negara saya pergi membawa panji-panji keramat bendera Malaysia. Kawan-kawan kita di sana satu negara pun tak pernah pergi ikut. Pernah pergi Somalia, pernah pergi ke Mesir. Yang bawa balik anak-anak kita 7,282 orang. Ops piramid, siapa yang bawa balik? Kamu ada saudara-saudara yang berhormat di sini ada ikut. Tak ada siapa taja. Jangan cerita pasal taja. Keberanian itu, keikhlasan itu untuk memperjuangkan. Ada anak rakan-rakan saya dalam PAS, PKR, kita membawa balik. Jadi tuan-tuan, yang berhormat yang saya hormati sekalian, pada Datuk Timbalan yang dipertua, 32 negara ni bukan satu perkara yang mudah. Persimpangannya adalah nyawa, bukannya main-main. Tapi kalau hari ni datang sedap duduk bilik aircon bercakap, semua orang boleh bercakap. Jadi saya nak pergi sekejap saya akan bagi. Saya nak jawab sahabat saya dua orang tadi belakang ni. Memang betul kalau kita melihat trend, cara, kaedah, hujah-hujah yang dibawa oleh pihak pembangkang, peringkat awal lagi mereka nak tolak mentah-mentah tanpa diperbahaskan. Itu jelas, nyata, buktinya mereka nak membela penjenayah. Itu pada pandangan saya. Oleh kerana itu, saya bukan lawyer, saya bukan magistrate, saya hanya seorang insan kerdil yang memperjuangkan hak asasi manusia. Apabila kita melihat hari ini penjenayah menembak dengan begitu rambang, peluru tidak kenal siapa, anak kecil, isteri orang, ibu orang dan sebagainya,
Itu sebabnya inisiatif yang diambil oleh pihak Kementerian Dalam Negeri harus kita mengiktiraf dan mengucapkan terima kasih, penghargaan tinggi penghargaan, terima kasih kepada KDN dan pihak Polis Diraja Malaysia kerana berani dan tampil ke hadapan untuk mengutarakan. Silakan Sungai Petani. Ya. Sila Sungai Petani. Betul, saya nak tanya balik ni. Ada klausa dalam rang undang-undang ini menyatakan bahawa penahanan akan berlaku 2 tahun, lepas itu kalau buat setuju dan disambung lagi 2 tahun dan seterusnya. Isunya sekarang adakah dengan penahanan tersebut kita mengharapkan pihak polis yang sama ini profesional, kita yakin, tetapi kita mengharapkan bahawa polis akan terus buat investigation. Dan kalau mereka dapati ada kes yang cukup jelas, mereka boleh dibawa ke mahkamah. Jadi isu yang kita bincangkan sekarang ini ialah kita memberikan kuasa terlalu banyak dalam rang undang-undang ini untuk terus tahan. Sedangkan kita tak perlukan kalau sekiranya kita terus memberikan keyakinan kepada pihak polis terus buat siasatan dan selepas 2 tahun contohnya terus bawa mereka ke mahkamah. Itu saja. Kita tidak pernah mengatakan bahawa kita tidak setuju untuk menahan, tetapi mesti ada had dan tempohnya. Sujudkah beli tak itu? Terima kasih yang berhormat daripada Sungai Petani, Syahbaz dan Tahniah. Itu satu hujah yang hebat. Setelah saya masuk, bila bercakap pasal kemanusiaan, bila saya sudah cakap pasal human right, baru saya nampak reda, semua mula nak bercakap tentang fakta. Alhamdulillah, saya setuju apa yang dinyatakan oleh Sungai Petani tadi. Dan sekarang kita harus bincang, kita hujah dalam Dewan yang mulia ini kaedah-kaedahnya. Makna dengan itu, daripada tak buka langsung, daripada no, dah mula buka. Sekarang ni dah mula bincang pasal 2 tahun, lepas itu dibawa ke muka pengadilan. Itu kita boleh berhujah. Tapi yang saya nak nyatakan di sini, kalau apa sekalipun kita harus mengupaya, kita percaya pada polis, kita percaya, kita menghormati. Kalau kita tak percaya polis, hari ini kita gigit polis pun polis masih berkawan dengan kita lah. Itulah kesimpulannya. Kita panjat atas kita polis, kita buat polis pun kita masih lagi bersama polis. Polis masih jumpa kita, YB, Assalamualaikum YB, ada YB diselut, padahal kita gigit dia. Itulah kehebatan polis yang patut kita memberi pengiktirafan. Silakan. Terima kasih Yang Amat. Tadi Sungai Petani cadangan kata 2 tahun tahan. Nampak apa yang Sungai Petani pun paling setuju dengan saya. Yang pihak saya memang tak faham tu undang-undang ni. Kalau dah kena tahan 2 tahun, yang akan membuat assessment ni bukannya polis lagi. Dia dah tahan 2 tahun, jadi yang akan buat penilaian sama dia ni boleh dibebas atau tidak ialah pihak penjara, bukannya pihak polis. Sebab dia 2 tahun ditahan di dalam penjara. Jadi itu nampaknya mereka tak faham mengenai undang-undang yang dibuat ada maksud tahanan 2 tahun itu. Yang ditimbangkan bukannya polis, itu ialah dia dalam tahanan. Kalau tahanan dalam tahanan kelakuan dia baik, maka dia akan dibebaskan oleh bot. Tak ada kena dengan polis lagi. Oh, ini bahaya. Terima kasih. Ini amat bahaya. Maknanya baling Sungai Petani nanti saya nak tanya baling bagi celahan pada Sungai Petani. Ini orang baik bagi dia. Sila. Ini amat bahaya Tok yang betul. Maknanya andaian kita ialah mereka ini ditahan untuk buat tujuan siasatan. Oleh kerana tidak ada bukti-bukti yang cukup, mereka ditahan dahulu. Tetapi siasatan mesti berlaku. Maknanya dalam kes ini polis tak mahu ambil tindakan, polis tak akan buat investigation, cuma lepas itu buat kata sambung lagi. Maknanya harus berlaku siasatan. Sebab itu kita kata mungkinlah tahan mereka untuk satu ketika waktu, tetapi investigation mesti berlaku. Kerana mungkin yang orang yang ditahan itu orang yang terimayat. Tak mungkin polis lepas tangan kalau tidak ada inquiry. Terima kasih. Amat bahaya. Terima kasih. Amat yang bahaya. berhormat kata ni. Kes tadi itu dengan mendalam. Investigation happen dengan izin.
penyiasatan berlaku 21 hari itu, bila ditahan 24 jam dan ditahan lagi, memanglah ada investigation. Lepas tu baru inquiry, dia akan membuat inquiry itu board, lepas tu dia hantar kepada board ni kan orang yang bijaksana, tak ada kena mengena dengan Kementerian Dalam Negeri, tidak ada kena mengena dengan mana-mana menteri. Mereka ni adalah satu badan yang mana individu, mereka boleh membuat keputusan. Saya yakin dan percaya mereka tidak akan menganiaya. Apa sebab mereka nak menganiaya? Mereka tidak kenal pun penjenayah ini. Mereka yang akan berlaku adil atas fakta yang mereka memperolehi. Jadi saya berpendapat di sini, kita harus memberi ruang, kita harus memberi ruang dan peluang kepada board ini tadi. Sebab kalau tidak, tidak mungkin panjang lagi tak? Ada lagi, banyak lagi, baru panjang. Panjang kita sambung besok usul menteri. Datuk yang sambung besok Datuk yang dipertua, saya bahawa mencadangkan bahawa mengikut peraturan mesyuarat 16/3, mesyuarat ini ditangguhkan sekarang serta-merta. Sokong. Saya mohon menyokong. Setuju.